Tajuk utama hari ini, Industri Ferroalloy Lestari Alam Sekitar. Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi minum petang bersama Perdana Menteri. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Sarawak pacu pembangunan CCUS. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya, Hafizah Munirah Mahrab. Industri pengeluaran ferroalloy yang lestari alam sekitar mampu mencipta peluang baharu untuk Sarawak. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg memberitahu rantaian bekalan bagi industri pengeluaran ferroalloy boleh dibangunkan di Sarawak bagi mewujudkan peluang mengeksport. Menurutnya, OM Sarawak mempunyai teknologi bagi menghasilkan ferroalloy yang lestari alam sekitar dengan mengurangkan pelepasan sulfur dan oksida dalam proses penghasilan. And now people are talking about circular economy and understand that your product ferroalloy, there are a lot of waste of your process that can be further processed to produce other products. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Majlis Makan Malam Gala Ulang Tahun ke-10 OM Sarawak di Bintulu pada Selasa. Datuk Patinggi Abang Zuhari berkata Kerajaan Sarawak berusaha membangunkan jalan penyuap bagi menghubungkan kawasan pedalaman kepada jalan utama dan memerlukan bahan mentah daripada penghasilan sampingan ferroalloy. Ujarnya, OM Sarawak perlu ada pelan jalan menggunakan ferroalloy sebagai asas dan membangunkan rantai hiliran. The supply chain and the value will be there for ferroalloy. In other words, you can go downstreams and that will become part of our circular economy. Meaning there must be a roadmap using ferroalloy manganese as a base, and then you develop downstream for other products that will be sustainable, and perhaps one day we can export your byproducts overseas. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar telah berkenan untuk meluangkan masa menikmati jamuan minum petang bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur pada Selasa. Majlis tersebut yang berlangsung dengan penuh mesra turut memperlihatkan keakraban persahabatan antara kedua-dua tokoh negarawan itu. Sebagai kenangan, Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi memberikan buah tangan dari Sarawak iaitu ikan terubuk kepada Datuk Seri Anwar yang juga sahabat lama beliau. Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Ekonomi berminat untuk bekerjasama dengan Kerajaan Sarawak dalam pelaksanaan inisiatif pembangunan, penangkapan, penggunaan dan penyimpanan karbon CCUS. Ia merupakan antara perkara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat Menteri Ekonomi Rafizi Ramli kepada Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg di Wisma Bapa Malaysia pada Rabu. Sarawak adalah antara 4 negeri yang dikenal pasti mempunyai potensi besar untuk menjadi hub CCUS dalam tempoh 5 tahun akan datang termasuk Sabah, Terengganu dan Pahang. Rafizi telah menekankan kepentingan menyelaraskan peraturan persekutuan dan negeri untuk memastikan pelaksanaan inisiatif CCUS berjalan lancar. Menurutnya, Kerajaan Persekutuan bercadang untuk membentangkan undang-undang CCUS yang komprehensif pada akhir tahun ini. Manakala Sarawak telah pun menetapkan rangka kerja kawal seliannya sendiri di bawah undang-undang negeri. Katanya di Sarawak, tumpuan kementeriannya adalah untuk menyelaraskan undang-undang negeri dan persekutuan bagi mempermudah pembangunan CCUS. Turut hadir dalam kunjungan hormat tersebut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugah Embas, Datuk Amar Wang Tengah Ali Hassan dan Datuk Amar Profesor Dr. Sim Kuhian
Menteri di Jabatan Primis Sarawak Datuk Seri John Sikitayai, Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Haji Taib, Setiausaha Kewangan Sarawak Datuk Seri Dr. Wan Lizosman Wan Omar serta yang lain. Sarawak sedang membuat langkah penting untuk memperluaskan penggunaan gas domestik dengan matlamat meningkatkan penggunaan dari 6% pada masa kini kepada 30% menjelang tahun 2030 sebagai sebahagian daripada Halat 7 Gas Sarawak SGR. Timbalan Primis Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, peningkatan penggunaan gas bukan sahaja akan memenuhi permintaan tenaga domestik jangka panjang tetapi juga memacu pertumbuhan industri di negeri ini. This initiative will ensure a long-term supply of gas for domestic need and further support industrial growth. Beliau berkata demikian semasa Petros Connect 2024 di Kuching pada Selasa. Ujarnya peralihan kepada penggunaan domestik yang lebih tinggi selaras dengan komitmen Sarawak untuk membina campuran tenaga yang pelbagai, mengurangkan intensiti karbon dan meningkatkan daya saing global industrinya. Jelas beliau, Pelan Hala 7 Gas Sarawak merangkumi penubuhan 4 hub gas utama di Kuching, Bintulu, Semelaju dan Miri yang menggunakan model penghantaran hub and spoke. This hub will serve as a central distribution point within a hub and spoke delivery model, connecting all parts of Sarawak, including remote areas. This approach will provide access to reliable and affordable gas to all Sarawakians and unlock new industrial investment opportunities. Pada majlis tersebut, Petros menandatangani memorandum persefahaman MOU dengan beberapa institusi pendidikan termasuk Universiti Teknologi Sarawak UTS, Curtin University Malaysia, Swinburne University of Technology Sarawak, Universiti Malaysia Sarawak Unimas dan Sarawak Skills PPKS. Jabatan Kebajikan Masyarakat digesa untuk menambah pangkalan harapan di beberapa tempat di Sarawak. Menteri di Jabatan Primis Sarawak, Datuk Seri John Sikitayai berkata, pangkalan harapan adalah tempat, bangunan atau premis bagi penyimpanan bekalan barang bantuan bencana di kawasan yang berisiko dilanda bencana, sukar dihubungi dan kerap terputus hubungan. Beliau berkata demikian semasa menghadiri program latihan dan simulasi pengurusan pangkalan harapan bencana Bintulu tahun 2024 pada Selasa. Sehingga kini Sarawak mempunyai 31 pangkalan harapan bencana termasuk di Bintulu, manakala di Tatau hanya ada 4 sahaja. Sementara itu, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Muhammad Razif Sitam berkata, terdapat beberapa kriteria yang perlu diambil kira oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat dalam pemilihan lokasi pangkalan harapan. Kriteria tersebut termasuk pemilihan lokasi yang merupakan perkara penting agar kewujudan pangkalan harapan yang bakal dibina dapat berfungsi dan digunakan dengan sepenuhnya. Kerajaan Sarawak komited menyalurkan peruntukan kepada setiap kawasan Dewan Undangan Negeri DUN dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan penyediaan pelbagai kemudahan. Timbalan Menteri di Jabatan Primis Sarawak, Undang-Undang dan Adat Bumi Putra, Datuk Jefferson Jamit Unyat berkata, inisiatif tersebut turut memberi manfaat kepada penduduk DUN Bukit Goram. Ujarnya Kerajaan Sarawak memastikan peruntukan yang mencukupi setiap tahun untuk setiap kawasan adun di seluruh negeri yang membuktikan komitmen Kerajaan Sarawak dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sama ada di bandar atau luar bandar. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan cek projek kecil luar bandar MRP di Kapit pada Isnin. Pada majlis tersebut, beliau menyerahkan cek MRP berjumlah RM908,500 kepada 91 penerima yang terdiri daripada Persatuan,
Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, NGO, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG dan kelab-kelab sukan agensi kerajaan. Sekian, Buletin Lukas bersama saya, Hafizah Munirah. Sila like, share dan follow semua platform media sosial Lukas termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan Ukas Channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin Lukas dengan serotan Majlis Makan Malam Gala ulang tahun ke-10 OM Sarawak di sebuah hotel di Bintulu pada Selasa. #Saluran Informasi Rakyat. Salam Ukas.